Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tengah hari kita kan. Baik, sebelum kita belajar, kita sama-sama baca doa dulu. Sama-sama baca doa, mudah-mudahan mudah kita nak faham, nak belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, okey. Kita harap semua sihat kan, sihat walafiat samping keluarga yang tersayang. Okey, baik. Hari ni kita sambung sikit. Yang tak habis tu, Nurin kata nombor 5 tak habis lagi kan. Tengok soalan nombor 5 tu. Okey, last tak sempat gitu kan. Masa dah nak habis, tak sempat nak habiskan. Soalan nombor 5. Okey, kita teruskan kan? Boleh? Kita ada soalan nak tanya apa-apa dulu? Yang apa? Yang tak faham ke? Tak ada? Okey, kita sambung ini ya. Boleh buka buku latihan masing-masing, jawab-jawab tu. Kita bandingkan jawapan. Okey. Soalannya, adakah pernyataan di sebelah benar? Buktikan. Ni kita dah bincang sekali dulu. Pernyataan, dia bagi satu pernyataan, dia tanya kita pernyataan tersebut benar atau tidak. Okey, benar atau tidak. Benar. Di sebelah benar, dia tanya benar. Maksudnya benar ataupun tidak benar lah jawapan dia. Okey, jadi ada dua soalan yang awak kena jawab ke sini. Okey, soalan ni soalan 2 markah. Okey, soalan 2 markah. Yang mana jawab soalan yang pertama itu benar atau tidak benar. Kemudian dia nak bukti. Bukti. Bukti sini kalau kalau dalam sains kita buktikan melalui eksperimen kita kan. Okay, kalau dalam matematik kita buktikan melalui pengiraan. Okey, kita buktikan melalui pengiraan. Okey, sekarang dia bagi satu pernyataan. Okey, 2.79 abad tambah 81/4 abad sama dengan 11 abad 4 tahun. Okay, jawapan awak mesti 2. Yang pertama awak kena jawab soalan tersebut benar atau tidak benar. Okey. Yang kedua, kena tunjukkan pengiraan, buktikan. Kalau benar, betul tak pengiraan awak tu sama dengan pernyataan tu. Ataupun kalau salah, sama menunjukkan pengiraan awak tu tak sama dengan pernyataan tu. Okey, jadi kita nak tahu benar atau tak benar, kena buktikan dululah. Kena kira dulu kan. Jadi kita tunjukkan pengiraan. Yang mana melibatkan pengiraan, iaitu yang ini. Okay, ada penambahan. Jadi 2.79 abad tambah dengan 81/4 abad. Kita kena kira yang ni lah. Betul tak dapat jawapan 11 abad 4 tahun. Kalau betul dapat jawapan yang sama, jawapan ni benar lah. Jadi, kalau tak dapat 11 abad 4 tahun, maksudnya pernyataan tersebut salah. Itu saja. Jadi, diselesaikan. Dua-dua unit yang sama, abad dengan abad. Okay, satu dia bagi dalam bentuk perpuluhan, satu lagi dalam bentuk dalam bentuk pecahan. Jadi, dia nak dalam abad dan tahun. Jawapan dia beri dalam abad dan tahun. Jadi, kita tukarlah. Tukar dulu kepada abad dan tahun. Okey, berapa? 2.79 abad tukar kepada abad dan tahun. Berapa jawapan dia? Dah kira ke belum? Dah. Berapa? Yang mana? 2.79 lah. 2.79 abad tukar kepada abad dan tahun. Saya buat 2 tu 2 abad, 79 darab dengan 100. 79 dapat 100 jadi?
Jadi Jadi 7.900. 7.900 tahun. Abad. Nah, berapa awak dapat? Nah, yang tengah kira tu beritahu jawapan. 2.79 tukar kepada abad dan tahun. Tak dapat. Siapa tak boleh buat angkat tangan? Tak boleh buat angkat tangan. Nah, semua boleh buat. Tak ada angkat tangan pun. Nah, jawapan dia apa? Okey, Amni. Boleh buat. Angkat tangan dia tak boleh buat lah. Oh, ramai pula angkat tangan. Okey. Okey, tak boleh buat tak apa. Cikgu tunjukkan. Okey, cikgu tunjukkan Hari tu cikgu dah beritahu. Cikgu ulang balik lagi sekali. Tengok betul-betul. Awak kena faham konsep pecahan. Okey, cikgu dah terangkan hari tu. Okey, cikgu ulang balik macam nak cakap. Okey, dalam bentuk perpuluhan nombor bulat ni kat depan ni kita panggil nombor bulat. Dalam pecahan, nombor bercampur dia ada nombor bulat juga. Ni nombor bulat. Okey. Nombor bulat kat depan ni menunjukkan 2 abad. Nombor bulat 2 kan? 2 tu sah kan? 2 lah maksud 2 abad. Okey. 79 tu belakang tu menunjukkan nilainya kalau kita buang 2, dia nilai ada 0.79. Okey. Okay. Untuk abad dan tahun, untuk abad dia senang sebab dia adalah nombor istimewa. Dia nombor istimewa, dia 100, melibatkan 100. Jadi kita tak susah nak buat penukaran unit. Tak sama dengan jam dan minit, dia kena darab dengan 60. Kan. Yang ni kena gerakkan titik saja. Okay, untuk yang ni, kita boleh corak je. Okay, 2 sini bermaksud 2 abad. Jadi 79 tu menunjukkan 79 tahun. Siap. Okay, kalau nak buat pengiraan, macam mana kita nak buat? 2.79. Okay, abad nak tukar kepada tahun, kita kena darabkan dengan 100 kan. Jadi gerakkan titik 1, 2. Jadi jawapan dia 279 tahun. 279 tahun, kalau kita congakkan dia, 200 kita buang, 200 tahun, ni 200 ni 200 kan. 200 tu kita buang, kita keluarkan, kita tolakkan. Nah, tinggal 79 tahun. Okey, sorry. Cikgu terputus. Skrin cikgu nampak tak? Nampak tak skrin cikgu? Nampak? Yang cikgu slide cikgu nampak tak? Nampak cikgu, nampak. Cikgu tak nampak. Nampak. Yang cikgu tulis-tulis nampak? Cikgu tulis apa? Nampak apa? Tak nampak? Cikgu Tak tulis nampak, apa? maksudnya cikgu terputus tu. Cikgu terputus line. Tak apa, cikgu sambung balik sekejap. Internet cikgu problem sikit. Okey, sekejap. Cikgu masuk balik. Daripada tadi cikgu tak nampak rupanya.
Ni cikgu terangkan tu. Nampak je tadi. Nampak tadi kan? Terputus. Ni pun macam slow juga ni. Sekejap. Dia tak boleh masuk sekejap Kenapa tu? Problem. Kejap je. Simpanan. Siapa mengetuk tu? Wan Amir buat apa tu? Cikgu macam tak dapat masuk lah. Cikgu punya tab cikgu. Cikgu. Hello, ya? Kalau yang macam tadi saya kata tu 79 darab 100, nanti dia dapat 7,900. Kalau saya buang sifar tu boleh tak? Dia mesti ada sebab. 79 tu tak boleh dapat 100 sebab dia bukan 79. Dia bukan 79. Berapa nilai sebenarnya? Sifar plus 79. Dia sebenarnya sifar 0.79. Dia bukan 79. Jadi awak kena darabkan sifar 0.79 dengan 100. Baru betul. Sekejap cikgu cuba connect lagi sekali. Kalau tak dapat juga cikgu terpaksa ubah lah. Okey, dapat. Alhamdulillah. Cikgu share balik skrin tadi. Okey. Ni tadi kan. 200 yang kita tolak tadi ni jumlahnya 2 abad. Jadi kita dapatlah 2 abad. 2 abad 79 tahun. Ni kalau kaedah ni lah. Kalau kaedah pengiraan tu. Padam balik. Okey, kaedah kedua pula. Kalau kita nak tukar pengiraan, nak tunjuk pengiraan kan. Ni tadi kita dapat berapa tadi? Kita dapat 279 tahun kan. Okey, bila dapat tahun, dia nak abad dengan tahun. Jadi kita boleh tukarkan kepada abad dan tahun. Caranya adalah terbahagilah. Tukar tahun nak tukar pada abad, kena bahagi 100. Jadi 279 bahagi 100. Okey, 1 darab 2, 200. Jadi baki 79. Jadi 2 ni 2 abad. Okey, ni 79 tahun. Okey, dapat sama juga. Cuma yang ni kita boleh corak lah sebab dia melibatkan abad dan tahun, nombor istimewa kan. Bila nombor istimewa, kita boleh guna kaedah corak je lah. Okay, jadi 2 kat depan tu bermaksud 2 abad. Okay, 2 kat depan tu bermaksud 2 abad. Kemudian sifar 79 tu tahun lah. Yang baki tu adalah tahun, 79 tahun. Okay. Kemudian kita tambahkan dengan yang sebelah tu pula. Tambahkan dengan 8/1/4. 8 1/4 kita boleh corak juga. 8 tu bermaksud 8 Allah. 8 abad. Kita tukarlah. Okay. 1/4 abad kita tukarlah sebab 1/4 macam wajar kan. Maksudnya dia kurang daripada 1 abad. 1/4 darab 100 ataupun tak boleh corak. 1/4 kita dah belajar kan pecahan per 4. Kita belajar tajuk peratus dulu. Kan abad kan 100. Kalau 4 jari, 1 jari mewakili berapa?
25. 25. Jadi 8 abad, 25 tahun. Tak payah pun kita nak buat pengiraan yang panjang-panjang. Gunakan kemahiran-kemahiran tu. Okay, kemahiran corak kita dah belajar. Per 4, per 5, per 10, per 8, per 2. Dia dah belajar kan? Gunalah. Kena aplikasikan. Kena selalu guna, kena selalu buat latihan. Barulah kita mahir dengan kaedah tersebut. Kalau nak tukar macam biasa, kena tukar lah. Cara nak tukar dah belajar itu kan. 814 ada 2 cara. Cara pertama, kita tukar dulu jadi pecahan tak wajar kan. 32, 33 jadi 33 per 4. Kena darab pula dengan 100. Sebab 1 abad 100 tahun. 4 darab 1, 4 darab 25. Kena darab pula, lepas tu tukar pula. Panjanglah cerita dia kan. Panjang cerita pula. Jadi guna kaedah yang ringkas dah lah untuk ni. Tapi kalau nak panjang-panjang pun boleh diterima. Tapi cikgu tunjukkan ringkas supaya awak boleh aplikasikan. Okay, jadi bila dapat macam ni, tambah je lah. Buat betul lazim. 2 abad 79 tahun. Tambah 8 abad 25 tahun. Macam biasalah. Ini tambah macam biasa. Jadi 14 dapat 10 104 tahun. Dia punya percentaan betul. 10. Betul ke? Penyertaan dia betul. Ni tolak dulu kan. Tolak 100 tambah 1. 1. Jadi 11 ini jadi 4 tahun. Okey, jadi penyatu betul. Jadi itu dia apa? Tulislah jawapan dia benar. Ataupun penyataan di atas benar. Sini 1 markah, sini 1 markah. Bukti kita tunjuk ni 1 markah, jawapan benar ni 1 markah. Kalau tak ada tulis benar ni, tak dapat markah lah. Tak dapat markah. Sebab soalan tak dijawab. Okay? Sebab ditanya, adakah pernyataan di sebelah benar? Kita kena jawablah soalan tu. Benar ataupun tidak benar. Okay? Itu. Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada. Cikgu nak sambung. Kita punya ni. Kalau ikut yang cikgu tunjuk kita nak belajar ni. Bila kita dah habis jawab soalan ni tu, penambahan pecahan, kita akan masuk bahagian tolak masa. Yang tekak tadi mengajar 5B, dah lama. Okey. Alhamdulillah. Okay. Kemudian kita akan masuk tajuk tolak masa. Tolak masa melibatkan masa dan waktu. Jadi bila tolak masa, awak tengok. Kita masuk balik ni tajuk ni. Pecahan. 1/5 jam, tolak 3/4 jam. Sama balik. Hari tu kita sempat bincang, tambah kan. Kemudian bila tolak pecahan malam hari tu dengan cikgu syuhada tu, cikgu syuhada sempat bagi sikit je. Tak sempat nak terangkan lebih lanjut. Sebab masa tak sempat. Okay, jadi kita akan masuk balik tajuk tolak pecahan. Dan tolak masa dan waktu juga melibatkan perpuluhan. Okay, perpuluhan cikgu rasa tak ada masalah lah. Perpuluhan dia senang je sebab kita susun je ikut nilai tempat, kita tolak saja. Tak masalah. Perpuluhan cikgu rasa tak susah sangat lah. Okay, sama macam yang kita buat tambah tu kan. Tak ada masalah pun. Cuma bila melibatkan pecahan, macam ni kan, pecahan dengan perpuluhan. Jadi kena tukar macam tu lah. Tu. Kita dah buat juga dalam penambahan. Cuma ni lah hari dan jam. Semua masuk lah. Lepas hari dan jam kita masuk pula tahun dan bulan. Tapi konsep yang sama lah. Konsep yang sama. Penukaran unit yang sama.
Beza dia hubungan unit, jadi beza dia cara nak tukar unit lah. Darab 60 bagi 60. Kan, yang tu darab 12 bagi 12, darab 7 bagi 7. Itu bergantung kepada unit yang kita nak selesaikan. Okey, sama. Sampailah dekad sampai abad. Habis. Okey, jadi cikgu tak nak terangkan yang lebih lanjut lagi. Sebab nanti banyak benda cikgu kena ulang balik. Jadi sebelum kita teruskan tajuk tu, kita hari ni kita nak imbas balik. Imbas balik tajuk Tolak tolak pecahan. Nampak kan? Okey, tolak pecahan. Tolak pecahan ni dia sama je dengan tambah pecahan. Konsep yang sama, iaitu penyebut mesti sama. Penyebut sama. Cikgu dah terangkan itu kan. Syuhada pun dah ulang balik itu. Bila kita nak jawab, penyebut mesti sama. Kita sekarang situasi yang pertama ni, penyebut dia dah sama. Dah sama dah. Kan? Kita hanya perlu kekalkan penyebut. Kekalkan je lah. 5. Kemudian di atas tu kita tolakkan saja. 3 tolak 1, jawapan dia 2. Okay? Simple kan? Senang kan? Jadi faham? Okay? Sama dengan penambahan. Kekalkan penyebut, tolak pengangka. Kalau penambahan, kekalkan penyebut, tambah pengangka. Okay? Sama je. Okay. Kemudian yang kedua ni, okay, 3/4 tolak 3/8. Situasi yang kedua adalah penyebut tak sama. Penyebut tak sama. Bila tak sama, kita kena samakan penyebut. Kaedah nak samakan penyebut, jangan cikgu ulang balik ni. Kaedah nak samakan penyebut, kita tengok nombor yang lebih kecil. Antara 4 dengan 8, 4 lebih kecil. Jadi kita tengok nombor 4 lah. Kita samakan yang 4 ni kepada 8. Okay, 4 darab berapa jadi 8? 2. Jadi kita darabkan dengan 2. Okay, jadi atas kita follow je. Ikut je. Bawah darab 2, atas pun darab dengan 2. Okay. Susunan kalau kita nak jawab kan, kalau kita nak jawab soalan pecahan ni, susunan yang baik dah bagi cikgu kita sambung di bawah. Okay, jangan sambung di sebelah. Okay, jangan sambung di sebelah. Sambung di bawah. Okay, sambung di bawah. Sebab kita nampak dia punya apa ni? Pengiraan tu lebih jelas. Okay, 3 darab 2, 6. 8. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. Tolak dengan 3/8. Okay, bila dah dapat macam ni, nak selesaikan, boleh buat sebelah. Tambah je. Sambung kat sebelah tak apa. Okay. Penyebut dah sama, kita kekalkan penyebut. 6 tolak 3, kita dapat 3. Jadi 3/8. Okay, bila dapat jawapan, tanya soalan kedua, soalan tadi kan. Wajar ke tak? Termudah ke tak? Macam biasalah. Okay, macam yang kita buat tambah tu. Okey, seterusnya. Okey, 1/2 tolak 2/5. 1/2 tolak 2/5. Sama juga. Okey, penyebut tak sama. Bila penyebut tak sama, tengok nombor yang lebih kecil. Nombor 2. 2 boleh jadi 5 tak? Tak boleh. Tak boleh. Maksudnya tak boleh samakan penyebut melalui kaedah yang tadi. Jadi kena guna kaedah lain. Itu kaedah darab bersilang. Darab bersilang. Kau darab aku darab engkau. Aku darab engkau, engkau darab aku. 1 untuk engkau, 1 untuk aku. Okey, baik. Jadi 2 darab dengan 5, 5 darab dengan 2. Yang atas ikut je. Ikut saja yang bawah. Jadi 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. Tolak 2 darab 2, 4. 5 darab 2, 10. Kan? Pernah dengar kan dalam bahasa Melayu cikgu awak cakap kan 2 kali 5. Simpulan bahasa 2 kali 5. Bermaksud sama. Kan? Menunjukkan perangai orang yang sama kan. Perangai awak dengan dia sama. 2 kali 5 je kan. Ni lah maksudnya. 2 kali 5 ke, 5 kali 2 ke, jawapan dia tetap sama. 10 juga. Itulah maksud dia. Okay? Jadi, kita tambahkan, tolakkan. Kekalkan penyebut 10, 5 tolak 4, 1. Jadi 1/10.
10. Okay, setakat ni faham? Faham. Okey. Faham. Faham. Kalau faham, cuba jawab ni. Faham. Okey. Macam nak tolak ni? 1 tolak 1/6. Satu tu maksudnya 6/6. Siti Naziah kata 1 tu maksudnya 6/6. Okey, 1 ni kita panggil nombor bulat. Nombor bulat tak boleh nak tolak pecahan. Jadi kita kena tukarkan nombor bulat tu kepada pecahan. Okey, cikgu tunjukkan sikit. Okey, ni menunjukkan 1. Kalau dalam pecahan, menunjukkan 1. Okey, kalau kita bahagikan kepada 4 bahagian, bermaksud pecahan ni adalah pecahan per 4. Okey, pecahan per 4. Kemudian kalau kita lorekkan semua bahagian, 2, 3, 4. Jadi pecahan ni adalah pecahan 4/4. Okey, pecahan 4/4 nilainya sama dengan 1 keseluruhan. Okey. Jadi 1 tu menunjukkan pengangka dan penyebutnya sama, 4/4. Tak kisahlah 4/4 ke kalau kita bahagikan kepada berapa bahagian ni? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bahagian. Okey, jadi pecahan ni pecahan per 7. Kan? Pecahan per 7. Kemudian kalau lorek semua bahagian, kita akan dapat 7/7. 7/7 bersama dengan 1. Menunjukkan keseluruhan. Faham? Okey. Jadi bila kita nak tukarkan 1 ni kepada pecahan, kenapa Naziah kata 6/6? Kenapa tak buat 7/7 ke? 10/10 ke? Sebab penyebut dia 6. Okey, sebab penyebut dia 6. Jadi kita pilih nombor 6. Kalau nak buat nombor lain boleh tak? Boleh je. Boleh, tapi kalau Boleh tapi penyebut lain kena panjang lah. Kira dia. Betul, Kita Ahmad? tukarkan. Muaz pun betul. Okey. Bila kita ambil nombor lain, dia akan susah lah. Kan? Dia akan susah. Contohnya cikgu nak ambil nombor 7/7. Okay, jadi 7/7 tolak dengan 1/6. Tengok penyebut tak sama kan? Penyebut tak sama. Nak kena samakan penyebut pula. Nak kena darab, bahagi semua. Lepas tu nak kena permudahkan balik pecahan. Jadi susah. Kan? Susah. Menyusahkan kita. Jadi buat apa nak susahkan diri sendiri. Kan? Jadi kita ambil je pecahan yang penyebutnya sama terus. Jadi kita pilih nombor 6. Okey, jadi tolaklah 6/6 tolak 1/6. Okey, jadi penyebut dah sama dah. Tak payah nak tukar-tukar pun. Okey, jadi terus kira je, kekalkan penyebut. 6 tolak 1, 5. Jadi 5/6. Ada soalan? Ada. Betul? Ramai-ramai ni ada 19 orang ni. Tak ada soalan? Tak. Okey, kalau tak ada, cuba yang ni pula. Okey, 3 tolak 4/8. Ilah cuba jawab Ilah. Cuba jawab. 3 tolak 4/8. Ni semua kena jawab ni. Semua kena cuba jawab. Ada nak bagi idea tak? Macam nak selesaikan? Ada nak bantu kawan-kawan? Naziah boleh buat tak? Tadi 1, ni sekarang 3. 8. Sekejap. Kita Tambah apa? Tambah 3 kali. 3 kali. 8/8, 8/8, 8/8. Apa darab? Ataupun darab. Nak darab berapa tu? Siapa? Takkan semua tak ingat? Ni dah belajar ni.
Tak ingat? Okey, cikgu ingatkan. Okey, tengok Caranya adalah, kita dah tahu tadi kan, kita dah tahu 1 tu kita boleh tukar jadi 66, 77 kan, tukar jadi pecahan. Jadi, daripada nombor ni, kita keluarkan 1. Tinggal 2 kan. 2 tu adalah 2 nombor bulat lah. 1 yang kita keluarkan tadi, kita tukarlah kepada pecahan. Jadi tukar pecahan kepada 8/8. Faham? Oh. Kan? Kalau soalan dia 5, keluarkan 1, tinggal 4. Jadi 4 tu 4 nombor bulat lagi. Kekal nombor bulat. Yang 1 yang kita keluarkan tukar jadi pecahan. 8/8. Jadi 4/8. Jadi kalau yang ni, 1 jadi 2, 8/8. Salin balik 4/8. Ini penyebut dah sama kan? Penyebut dah sama, tak ada masalah. Jadi kekal, kita tolak yang ikut jenis yang sama. Nombor bulat, tak ada apa nak tolak. Kekalkan je lah. Okay, ataupun kita buat kat sebelah lah. Buat sini. Kekalkan 2. Okay, penyebut sama, kita kekalkan penyebut. 8 tolak 4, 4. Dapat 2, 4/8. Okay. Kemudian bila dapat jawapan, tengok wajar tak wajar. Ni dah wajar lah. Kemudian kita tanya pula soalan kedua. Dah termudah atau belum? Boleh pemudahkan kan? Boleh. CV, tengok nombor yang kecil. CV berapa? 4. CV 4. 4 darab 1. 1. 4 darab 2. Okay, potong. Jadi 2, 1/2. Okay, ada soalan? Tak ada. Belum. Tak ada. Okey. Macam senang sangat ni. Sebenarnya ada satu lagi. Tak apa. Sebelum kita teruskan satu lagi. Okey, cuba selesaikan 3 soalan ni. Cikgu bagi 3 soalan 4 minit. Lima per 6 tolak 3/6. Soalan kedua, 2/4/7 tolak 5/7. Soalan ketiga, 4 tolak 8/12. Soalan nombor 2 tu mesti tak boleh jawab kan? Okay, nombor 2 biar dulu. Ni tak payah lagi. 1, 2, 3 je. Nombor 2 tu tak sempat ajar lagi. Jadi cikgu bagi 3 minit je lah. Nombor 1 tu 5 saat tu boleh siap tu. Dah siap angkat tangan? Tak siap lagi? Dah siap angkat tangan? Seorang siap kita bincang. Okay, Muaz dah siap. Okay. Saya jadi dah siap. Ramai dah siap. Okay. Okay, soalan pertama. Soalan nombor 1. Tak nampak. Okay. 5/6 tolak 3/6. Senang kan? Penyebut dah sama, kekalkan penyebut saja. Jadi jawapan dia?
2/6. 2/6. Semua dapat 2/6? Ya. Ya. Salah lah. Ya. Salah lah sebab tak permudahkan. Saya dapat 1/3. Kena permudahkan. Okay. Sifir 2. 2 darab 1, 2 darab 3. Awak akan dapat jawapannya 1/3. Ini tekak je pun. Bismillah. Okey, nombor 2, nombor 3. Berapa jawapan dia? Muaz dapat berapa? Hakikat dapat berapa hakikat? Nombor 3. 1/3. 3/1/3. Sama. Okey, baik, kita tengok. Yang pertama, 4 kita tukar dulu ke dalam bentuk pecahan. Kan? 4 tukar dalam bentuk pecahan. Okay, jadi kita akan dapat 4 ni tukar, sekejap. 3/12/12. 3, 12/12. Tolak 8/12. Okay, penyebut dah sama. Kekalkan saja penyebut 12. Nombor bulat dia kekal nombor bulat. Sebab tak ada apa nak tolak kan. 12 tolak 8, kita akan dapat 4. Lepas tu? Boleh permudah. Permudahkan. 4 darab 1, 4 darab 3. Okay, jadi 3/1/3. 3. Boleh tu. Boleh jawab tu. Kira faham lah tu kan. Yang kedua, cikgu tunjuk dululah. Kita bincang yang kedua ni. Siapa nak cuba jawab nombor 2? Cuba jawab nombor 2. Saya rasa tolak terus kot sebab Tolak terus. Sebab Tolak terus? sebut dah sama. 2 Macam nak tolak? 2? Berapa jawapan dia? 2? Siapa kata tolak terus tadi? juga sebab 4 darab 5 tak boleh. Mana boleh 4 tolak 5? Siapa nak cuba? Pinjam 2. Pinjam 2. Pinjam nombor 2. Pinjam 2. Pinjam 2. 2 jadi 1. 2 jadi 1. 4 jadi 2 jadi 1. Okay, Sofia Diana. Sofia Diana. Ni tertekan ke apa ni? Kena jawab. Sofia Diana, cuba jawab. Tertekan. Jawab ala-ala tertekan tu jawab terus. dia jadi Cuba. 14 lah kan cikgu. Macam mana, Muaz? Dia jadi 14 lah kan. Dia jadi 14. Kenapa jadi 14? Sebab bagi 1 kat depan dia macam ni. Yes. Awak kena faham konsep tu. Cikgu tunjuk 100 tolak dengan 27. Tengok Kalau awak tolak betul lazim, nombor bulat ni nombor bulat Okey, sekarang ni bila kita pinjam daripada 1 tempat ratus kan. 1 tu nilai dia ratus. Okey, jadi tinggal sifar. Jadi dia bagi pada kawan sebelah dia. Kawan sebelah dia tu tempat 40. Okey, kalau kita bagi pun dia tetap jadi ratus. 1 kat depan, sifar 2 belakang jadi ratus. Sebenarnya dia ratus tu. Okey, bila kita pinjam pula daripada sini, tinggal 9 kan. Sini jadi 1. Kenapa bagi 1 kat depan tu? 1 tu nilainya 10. 1 ni kan daripada tempat 40. Macam ni lah. Kita ambil ni. 21 tolak dengan 7. Okey, pinjam 2 tinggal 1 kan.
Kenapa kita letak 1 kat depan? Sebab kita pinjam daripada tempat 10. 2 ni 10, tempat 10. Jadi kita bagi 10 dekat dia. Kita bagi 10, jadilah 11. Sebab tu kita letak 1 kat depan. Okay, tapi yang ni, pecahan yang ni tak boleh letak 1 kat depan. Sebab kita bukan nilainya 10. Okay, sebab nilainya bukan 10. Jadi kita tak boleh letak 1. Nilai dia berapa 1 tu? Berapa nilai dia? Kita dah buat tadi kan, nilai dia berapa? Kita dah buat tadi 1, dia tukar jadi pecahan, dia akan jadi 10/10 ataupun 7/7 kan. Jadi 1 yang kita pinjam tu nilai dia berapa? 7/7. Tinggal 1 kan. Pinjam daripada 2 tinggal 1. Jadi pecahan tu dia akan jadi 7/7. Jadi bagilah. Siapa yang nak pinjam? 47 nak pinjam kan? Kita bagilah dekat dia. Bila bagi bermaksud tambah. Jadi jawapan dia 1/11/7. Jadi bila dah bagi, baru kita tolak. 1/11/7 tolak dengan 5/7. Baru kita boleh tolak. 1 kat depan, 11 tolak 5, 6. Penyebut dia 7. Jadi 1/6/7. Ada soalan? Tak ada. Cepatnya faham, tak ada dah. Satu contoh je. Siapa tak nak ringkaskan lagi? Dia boleh ringkaskan lagi ni. Ikan. Lagi faham. Tengok 2, 4/7 tolak dengan 5/7. Cara nak ringkas, kita guna kaedah congak lah. Dalam matematik boleh congak. Kita congakkan dia. Okay, 2 4/7 tolak 5/7, kita pinjam 1, tinggal 1. Okay, 1 yang kita pinjam tu nilainya 7/7 kan. Okay, dalam pecahan, tengok 7/7 macam ni kan. Dalam pecahan, bila penyebut sama, kita kekalkan penyebut kan. Jadi, kita tambah je kat sini terus. Tambah 7. Penyebut yang ni pun 7. Kekal. Jadi, kita tulis je tambah 7 sebab dia per 7 juga. Kita ringkaskan macam tu. Jadi, 1/11/7 tolak 5/7. Dia tak ada jalan kira ni dia tak tunjukkan. Kita congak terus, kita tunjukkan penambahan terus. Faham? Contoh macam ni kan, 3/5/8 tolak dengan 1, 2, tak nak 2. 1/7/8. Okay, macam mana tak nak tolak kan? Boleh tolak tak? Tak boleh. Penyebut dah sama. Ya, penyebut dah sama. Tapi tak boleh tolak 5, tak boleh tolak 7. Tetap tak boleh tolak. Sama juga kita pinjam, tinggal 2. 1 yang kita pinjam tu nilainya adalah 8/8 kan? Jadi 8/8 tu tambah dengan 5/8. Jadi kita tambah kat situ je terus. Sebab penyebut dia sama kan? Penyebut dia sama. 8 juga. Tak payahlah salin lagi 8. Tulis kat situ je. Salin balik 2. 13/8 tolak 1/7/8. Baru boleh tolak. Tolak mengikut jenis. 2 tolak 1 dulu. Tinggal 1. 13 tolak 7 tinggal 6/8. 8. Lepas tu permudahkan lah. Sifir 2. Sifir 2. Jadi 1 3/4. Okey. Kita tengok soalan. Cuba jawab ni pula. Soalan 4, 5 dan 6.
Ni soalan last Okay, soalan nombor 4, penyebut tak sama. Bila tak sama, kita samakan penyebut dulu, baru kita tolakkan. Soalan nombor 5, nombor bulat 1. 1 kita dah buat tadi. 1 tu tukar dulu kepada pecahan, baru tolakkan. Nombor 6 sama dengan nombor 2 tadi. Sambil-sambil jawab tu kalau ada nak tanya, boleh tanya. Alfian tak nak tanya apa-apa ke? Tak. Tak. Cuba jawab. Dah siap? Oh, pantas Muaz. Siapa lagi dah siap? Amar dah siap ke Amar? Saya buka tu. Amar ke siapa tu? Amar Udani ke adik ke? Semua dah siap? Tak tahu semua siap tapi saya siap. Muaz dah siap kan? Yang lain siap tak? Siap. Siap. Muaz, Amar. Macam ada masuk mesej ni. Dia komen. Dia angkat tangan. Dia angkat tangan. Angkat tangan. Dia tak nampak. Dah siap ke? Okey, Kak Hamzah angkat tangan. Dah siap ke nak tanya soalan? Siap. Siap. Okey. Dah siap lah. Okey, soalan nombor 4. Mula-mula buat apa? Mula samakan penyebut. Samakan penyebut. Tambahkan penyebut. 4 darab dengan 8. 4 darab dengan 2. Ni pun darab 2. 2. Jadi jawapan dia 6 per 8 tolak dengan 5 per 8. Kemudian 1 per 8. 1 per 8. Termudah. Dah tak boleh nak permudahkan lagi dah. Kan? Okey. Soalan kedua. Soalan nombor 5. 1 tolak 4 per 10. Jadi berapa? Saya dapat 3 per 5. 3 per 5. Sama. Okey. 1 ni tukar jadi pecahan. 10 per 10. Tolak 4 per 10. Jadi 6 per 10. Permudahkan jadi 3 per 5. Okey. Ada soalan?
Tak ada. Awak jangan ikut kawan-kawan Awak jangan tengok kawan-kawan faham, awak segan nak angkat tangan. Awak tak faham, awak beritahu je. Tak faham dekat mana. Okey. Dah, semua faham. Okey, kalau faham, tengok soalan yang terakhir. 24/15 tolak 9/15. Kena pindah sebelah. Kena pindah sebelah. Pindah kat mana? 2. Lepas tu tambah 15. Tambah 2 tambah 14. Jadi Jadi, 19. tinggal 1. Sini tambah dengan 15. Jadi, 19/15 tolak 9/15. 15. Congak je kan? 90 tolak 9. 10/15. 10/15. Lepas tu, Boleh mudah. boleh permudahkan lagi. Apa dia? 1/3. 5 darab 2, 5 darab 5 darab 2, 5 darab 3. 1/2/3. Jadi 1/2/3. Oh, pandai lah. Apa dia? Siapa nak tanya tadi? Okey, nak tanya. Tak faham kat mana, jangan ikut kawan. Okey, ada masa lagi. Sempat satu lagi. Okey. Ni. Kita ambil soalan. Semua senang lah. Cikgu buat soalan cikgu lah. Cikgu buat soalan cikgu Okey, soalan terakhir. Cuba jawab ni. 5 4/9 tolak dengan 2 1/3. Ini pun senang. Dia tukar penyebut je. Tukar penyebut kan. Okay, cancel. Kita tak nak soalan ni. Cancel. Saya cari yang dia kena pinjam tu. Memang pun nak cari yang pinjam. Bagi satu soalan. Muaz. Bagi soalan. 5. Kita ambil 3. Kita ambil sikit kan. Ambil kecil 1/9 tolak dengan boleh 2/3. Ambil nombor bulat juga. 2/3. Macam ni. Cuba selesaikan. Boleh jawab, kira dah terror lah. Kira faham sangat lah pecahan. Okey, cikgu bagi masa berapa minit 3 minit. Dah siap. Dah siap? Oh, pantas Muaz. Siapa lagi siap? Kita tunggu seorang lagi. Cepat, siapa boleh lawan Muaz ni? Kepantasan ni. Siapa angkat tangan tu? Tak nampak.
Kenapa dia aku tak nampak? Biasa nampak. Sofia Diana, Alisha Balkis, Nurin Amni. Oh, dah siap ramai dah. Okey, ramai dah siap. Okey, mula-mula buat apa? Dia apa-apa sekalipun, pecahan tambah tolak pecahan ke, apa-apa sekalipun mesti tengok penyebut. Penyebut dia tak sama. Jadi kita samakan dulu. 3 darab 3 darab 3. 3. Atas pun darab dengan 3. Jadi salin balik. 5, 1/9, tolak 2, 6/9. Okay, bila dah sama penyebut, Jam kita tengok 5. pula tak boleh tolak 1, tak boleh tolak 6. Kan? 1 tak boleh tolak 6. Jadi kena guna kaedah yang kita buat Pinjam. tadi, kena pinjam. Pinjam berapa? Pinjam 9. Daripada 5. daripada 5 tinggal 4. Tambah 9. Jadi 1 yang terpinjam tu nilainya adalah 9/9. Per 9. Jadi kita kena bagi 1 pada tambah 1/9. Bagi dekat dia. Dia nak pinjam kan? Kita bagilah. Kawan dia nak pinjam, bagi pada kawan tu. Okey, jadi 10/9. 4 10/9 tolak 2 6/9. Kemudian tolak mengikut 4/9. jenis yang sama. 6/9. 4 tolak 2, 2, 10 tolak 6, 4/9. Boleh memudahkan? Tak boleh. Tak boleh. Jadi ni apa dia? Ramai dapat betul kan? Dah terror tu. Okey, nak kerja rumah ke? Dah anggut dah. Nak kerja rumah? Okey, tak apalah cikgu tak bagi kerja rumah kali ni sebab takut nanti banyak subjek lain lagi. Tapi hujung minggu ni esok tak ada matematik kan? Satu Ahad ni bolehlah ulang kaji. Ulang kaji, kemudian cuba tengok cuba tengok buku teks tu. Ni buku teks ni berkaitan dengan tolak ni. Tolak masa ni kan, muka surat apa ni? Ni muka surat bermula muka surat 154 ni. Okey, ulang kaji sikit. Nanti kita akan buat latihan ini lah. Cikgu bagi latihan kot nanti. Okey. Hari minggu depan, hari Isnin ke Selasa? Selasa. Hari Selasa cikgu akan bagi latihan. Okey, latihan. Jadi hari Selasa kita tak buat meet lah. Okey, kita tak buat meet. Kita buat latihan sendiri dulu. Kemudian hari Rabu. Hari Rabu kita akan bincang jawapan dia. Okey? Kita bincang jawapan dia. Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita tangguhkan kelas kita. Kita jumpa minggu depan, insya-Allah. Okey? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Cikgu. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Sama-sama. Bye.